Baik, beralih ke perkembangan dari bumi ke Nyalang. Tumpuan hari ini mengenai komitmen berterusan Kerajaan Sarawak khususnya dalam membangunkan kawasan barat negeri itu. Dan bagi memperincikannya, kita bersama Vanessa Mering di sana. Vanessa, silakan. Ya, Azam, dalam usaha memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan barat Sarawak khasnya, kerajaan akan memberi tumpuan antaranya jambatan dan jaringan jalan raya baru di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini melibatkan pembangunan jalan kawasan pesisir yang menyingkatkan perjalanan dari Kuching ke Sibu dalam tempoh 2 jam 30 minit sahaja. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah beberapa batang jambatan baru di kawasan pesisir kini giat dalam pembinaan termasuk dari Jambatan Rambungan di Lundu hingga Jambatan Lingga di Sri Aman. Pembangunan ini akan memberi jalan kepada pembangunan sektor pertanian dan perkhidmatan pelancongan yang dinamakan Simunjan Basin. Beliau berkata demikian di Majlis Kesyukuran Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching PASBK di Kuching. PSBK ditubuhkan khusus untuk melahirkan bakat-bakat seni tempatan dalam seni dan kebudayaan di Sarawak khususnya kepada golongan belia. Turut berlangsung ialah penyampaian buku Bandar Shah Gemilang oleh Ketua Menteri kepada 10 penerima antaranya kepada Tan Sri Datuk Amar Abang Ahmad Urai Abang Muhidi, Puan Sri Datuk Jamilah Haji Anu dan Dr. Jennery Amir. Dalam majlis yang sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendedahkan kawasan tebingan Sungai Sarawak di Satok bakal dibangunkan sebagai kawasan pelancongan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ini melibatkan pembinaan tebingan sungai dari Jambatan Darul Hana hingga Jambatan Gantung Satok. Jelasnya lakaran awal tentang reka bentuk pembangunan ini telah dibentangkan oleh orang kampung kawasan Satok sendiri. Seluruh kawasan tebingan ini akan diterangi cahaya jika disiapkan kelak dan akan dibangunkan secara berperingkat yang kini sedang dibina dari Kampung Lintang hingga Kampung Tanjung. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini hadir memberi penghormatan terakhir kepada mendiang bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Simon Dembab Maja di kediamannya di 414 Lorong Kedandi 4, Tabuan Jaya di Kuching. Ditemui media selepas memberi penghormatan tersebut, beliau menyifatkan pemergian mendiang merupakan satu kehilangan anak jati Sarawak yang berjasa besar terutama dalam arena politik negeri sejak tahun 1970. Dengan adanya mendiang menjadi seorang anggota Kabinet Negeri, maka kerajaan yang ditubuh ketika itu telah dapat distabilkan dan dia menjadi foundation kepada kerajaan campuran. Kita rasa bahawa kita kehilangan seorang anak Sarawak yang telah banyak menyumbang pada kekuatan Sarawak yang ada. Turut hadir sama memberi penghormatan terakhir ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Mendiang Datuk Simon Dembab Maja 85 tahun menghembuskan nafas terakhir di sebuah pusat perubatan swasta Sabtu lepas dan dibawa pada pukul 1 tengah hari ini ke kediamannya di Lot 426 Jalan Selindung di Engkelili dan dikebumikan pada Rabu. Mendiang meninggalkan seorang balu, Datin Rosalind Siti Germany bersama 3 orang anak, 3 orang cucu dan 2 orang cicit. Kami seluruh warga RTM Sarawak mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Datuk Simon Dembab Maja. Berita seterusnya, persekitaran bebas rasuah dalam industri pelancongan mampu membangunkan lagi ekonomi sekaligus menjamin masa depan yang cerah di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana dengan nilai integriti yang tinggi dalam industri tersebut, ia mampu menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini.
Jelas Datuk Seri Abdul Karim ini sekaligus dapat membantu kerajaan dalam membentuk jalinan kerjasama rakan strategik dengan para pelabur ke arah memperhebatkan lagi industri pelancongan Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Rancangan Anti Rasuah Organisasi dan Pengurusan Risiko Rasuah Sarawak Tourism Board STB di Kuching hari ini. Menyentuh mengenai pelan anti rasuah tersebut, beliau memberitahu ia bertujuan untuk memastikan warga kerja STB mengamalkan sikap integriti sebagai salah satu budaya di tempat kerja selain membantu organisasi berkenaan untuk mencegah amalan rasuah dengan lebih berkesan. Justru Datuk Seri Abdul Karim berharap agar warga kerja STB terus mengekalkan tahap kualiti perkhidmatan yang tertinggi dan bertaraf antarabangsa dengan berteraskan budaya integriti. Pada majlis itu, semua kaki tangan STB mengangkat sumpah anti rasuah yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Syazidi Datuk Saleh Askor dan disaksikan oleh Wakil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Peningkatan jumlah undi majoriti kepada 6,043 undi dalam pilihan raya umum PRU Dun Sarawak ke-12 di Dun Samalaju yang lepas membuktikan hasrat dan harapan semua pihak memastikan kawasan tersebut terus dimajukan dan membangun. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi yang juga Adun Samalaju menyifatkan keputusan memberansangkan di Dun Samalaju itu hasil usaha berterusan semua pihak dan ianya adalah kemenangan bersama. Sehubungan itu, beliau menyeru ketua kaum dan ketua masyarakat untuk terus bekerjasama dengan semua pihak, termasuk agensi kerajaan dan swasta bagi membangunkan kawasan masing-masing. Kita tentu lihat menunaikan janji manifesto sudah diberi perintah DPS dengan kita sekolah pemilihan itu tadi. Ialah sama-sama kita kalau kita lebih lagi kita ketua kampung, ketua rumah, ketua rumah panjai, kita kerjasama, awak ke kita boleh sama-sama jenjang memansang ke kuasa kita. Beliau berkata demikian dalam majlis apresiasi petugas pilihan raya Dun Samalaju bagi kawasan Suai di Batu Niah. Beliau yang memenangi kawasan Dun Samalaju bagi penggal yang kedua menzahirkan penghargaan beliau atas sokongan rakyat terhadap beliau dan gabungan Parti Sarawak GPS AMNYA. Sementara itu, ketua kaum dan tuai rumah yang ditemui mengharapkan kemenangan besar yang diperoleh diterjemahkan kepada usaha membantu rakyat dan membangunkan kawasan yang konsisten. Minta sedaya mutar ke pengusaha rakyat dalam kendang 5 tahun itu. Ke pengusaha rakyat, kemudian ketemu kita banyak dari segi barang asas ke tinggi amat itu. Dari segi ekonomi penghidup rakyat bermenua pesisir, lagi jauh tinggal, sekolah daib. Apa yang dia tunjukkan selama itu telah memberi kepercayaan kepada Kemorang sekali lagi, membawa penduduk-penduduk Kemorang, rakyat-rakyat Kemorang untuk memimpin Kemorang, memberikan suara kami orang itu tadi ke pihak yang lebih bertanggungjawab lagi. So at least lah try to upgrade. Uliah ndak uliah 100% internet service tu uliah di dini kawasan at least 80 to 90% bagi aku lah. Baru asai ku rakyat ya ke umur 18 tahun yang kayak 21 lah. Laban orangnya ke baru ngundi. Bantras pengedaran dan penyalahgunaan dadah hingga ke akar umbi, Polis Sarawak diminta pertingkatkan program kepolisan komuniti di seluruh negeri. Mengeluarkan saranan itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail, mahu jenayah yang memberi implikasi buruk dalam semua sudut itu diperangi bersama-sama rakyat. Jelasnya ia mampu dicapai dengan adanya kerjasama yang erat antara polis dan masyarakat. Bercakap dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak yang pertama tahun ini di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak pagi tadi, dedah Dato' Aidi lagi, pengedaran dan penyalahgunaan dadah secara berterusan telah merosakkan institusi keluarga, masyarakat dan ekonomi secara tidak langsung. Oleh itu, ia menuntut komitmen tinggi dari anak buahnya yang bekerja di lapangan. Dalam
Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada ketua-ketua jabatan, ketua formasi dan ketua-ketua polis daerah di seluruh negeri atas tugas yang cemerlang ditampilkan dalam memastikan proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 berjalan lancar. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Ya baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.